اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Kita telah dengar berkali-kali tentang musyrikin Mekah. Dia adakan diri binatang setengahnya halal, setengahnya haram. Tanamnya begitu kita telah baca. Ini perkara yang sama. Sebab surah Nahl ini surah Makkiyah lah. Allah Ta'ala beritahu wa yaj'aluna lima la ya'lamuna. Mereka telah jadikan, mana orang Mekah telah jadikan kepada roh-roh sebagai makbud mereka itu la ya'lamuna. Sedangkan roh-roh itu tidak mengetahui pun. Nabi wali mereka gini, mereka telah jadikan, mana orang Mekah telah jadikan untuk roh dia tu, sedangkan roh tidak tahu pun apa yang dia jadikan nasibah, ada bahagian ni untuk roh. Mimma razaqnahum, daripada rezeki yang kami kurniakan kepada mereka, bukan rezeki lain, rezeki kami juga. Mas ini maknanya minal harthi wal an'am, daripada tanah-tanah mereka, dekat binatang ternak mereka. Tak ada masa-masa mereka jadikan ini untuk patung, ini untuk roh, ini untuk macam-macam. Tallah, demi Allah, la tus'alunna, kamu semua pasti akan ditanya, amma kuntum taftarun, ada apa yang kamu mengada-ngadakan atas Allah, atas nama Allah, dengan mengatakan Allah memerintahkan kamu sedemikian. Begitu juga musyrikin Mekah, dia kata malaikat anak perempuan Allah. Lalu dia suruh malaikat dengan khayalan malaikat ni akan pujuk Allah Ta'ala. Sedangkan dia sendiri tidak nak pada anak perempuan dia bunuh. Wa yaj'aluna lillahi al-banat, mereka boleh adakan bagi Allah Ta'ala itu anak-anak perempuan, iaitu malaikat. Subhanahu, maha suci Allah daripada anak-anak. Manakala walahu, untuk mereka sendiri, untuk orang Mekah sendiri, ma yashtahun, anak yang mereka ingin sahaja itu laki-laki. Anak perempuan langsung dia tak sih. Anak laki-laki saja dia nak. Tapi untuk Allah, dia kata ada anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, apabila diberi berita gembira mana pada sesiapa di kalangan mereka bil untha, bahawasanya dia dapat anak perempuan, berubah terus muka mereka. Zalla wajhuhu muswadda, jadilah muka mereka hitam pekat. Wa huwa kazim, hal keadaan menahan kemarahan kerana dapat anak perempuan. Yatawara minal qaumi, dia akan berusaha melindungkan diri daripada diketahui oleh masyarakat. Min su'i, kerana buruknya ma busyira bihi, berita yang diberitahu tadi. Tinggal lagi ayun sikuhu ala nuhunin, akan dia memelihara anak itu hal keadaan dia menanggung malu kerana hinanya memiliki anak perempuan. Am yadussuhu fit turabi, atau dia membenarkan saja anak dia tadi dalam tanah hidup-hidup. Dia tidak bunuh, dia kira kamu hidup-hidup. Sebab tidak sukanya dia kepada anak perempuan. Ini keadaan orang Mekah. Tapi dalam masa yang sama, dia kata Allah ada anak perempuan.
Bukan sekadar ada, bahkan seru pula. Ala sa'a ma yahkumun, ketahuilah buruk sungguh apa yang mereka buat keputusan. Lilladzina la yu'minuna bil akhirah, bagi mereka yang tidak percaya akhirat, mathalus saw, ada sifat buruk bagi mereka. Orang yang tidak ada kepercayaan dan keimanan tentang akhirat ini, mathalus saw, sifat buruk pada mereka. Walillahil mathalul a'la, milik Allah lah sifat yang tinggi lagi sempurna. Wa huwal azizul hakim, dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Maha perkasa untuk menghukum manusia, maha bijaksana dengan menghantar rasul terlebih dahulu kepada manusia. Takhwif duniawi. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim, kalau Allah Ta'ala hukum secara sekaligus, sini fil fawdi sini. Dan kalau Allah Ta'ala hukum manusia sekaligus serta-merta dengan sebab zalimnya mereka dengan melakukan syirik, ma taraka 'alaiha min dabah, saya Allah Ta'ala tak akan biarkan lagi mana-mana makhluk akan hidup di permukaan bumi. Walakin yu'akhiruhum, akan tapi Allah tangguhkan azab daripada ditimpa kepada mereka di dunia, ila ajalin musamma, kepada tempoh yang ditetapkan, kepada tempoh yang ditetapkan untuk bagi peluang kepada hamba dia bertaubat, untuk bagi peluang kepada hamba dia bertaubat. Ini pun atas tuntutan Allah Maha Bijaksana. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila tiba ajal mereka untuk diazab, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka mereka tidak boleh menangguhkan walaupun satu saat dan tidak boleh mempercepatkan. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahu, mereka sanggup menjadikan bagi Allah Ta'ala itu anak perempuan yang mereka tidak suka. Wa tasifu alsinatuhumul kadhibah, mereka menyebut dengan lidah mereka bohong, dengan mengatakan anak perempuan ini wakil Allah, seru dia sudah memadai untuk apa saja urusan. Jadi watasifu, dia menyebut dengan lidah mereka suatu pembohongan, dengan akidah khayalan mereka, malaikat ini boleh selesai masalah dengan cara malaikat pergi buat Allah Ta'ala. Jadi pihak kita ni hanya seru mereka, iaitu anna lahumul husna, bahawa bagi mereka nanti ada balasan baik di akhirat. La jarma, takhwif ukhrawi, la jarma, tidak syak lagi, anna lahumun nar, bahawa bagi mereka selepas mati api neraka, tidak balasan baik, maka api neraka. Wa annahum mufratun, dan bahawa mereka mufratun, apabila sampai saja di sana tidak akan ditangguh-tangguhkan untuk dihumban dalam neraka serta-merta. Tallahi, demi Allah, zajrun beserta takhwif ukhrawi, laqad arsalna ila umamin min qablika, kami telah putuskan dengan memilih rasul-rasul kepada umat-umat mereka sebelum kamu wahai Muhammad. Fazayyana lahum syaitanu a'malahum, syaitanlah telah memperlihatkan kepada mereka amalan buruk mereka dipandang baik oleh mereka. Fahuwa waliyuhumul yawma, maka syaitanlah menjadi pelindung dan teman rapat mereka pada hari ini di dunia. Walahum azabun alim, bagi mereka di akhirat nanti azab yang memedihkan. Tugas Nabi, wa ma anzalna 'alaikal kitaba, dan tidak kami turunkan kepada kamu kitab Quran, illa litubayyana lahum, supaya kamu memberi penjelasan kepada mereka, alladzi ikhtalafu fi, perkara yang telah berlaku di kalangan mereka perselisihan tentang agama. Dan Quran ini wahudan, semua ilmu untuk dapat petunjuk, warahmatan, dan juga rahmat besar apabila diamalkan, liqaumin yu'minun, bagi kaum yang ingin mempercayai. Dalil aqliyah ke-6, wallahu anzala minas sama'i ma', dan Allah lah yang telah menurunkan daripada langit sana air hujan, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, lalu Allah menghidupkan dengan air hujan tadi bumi yang kersah. Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya pada demikian cara laayatan, suatu tanda yang besar bagi akidah tauhid, liqaumi yasma'un, bagi kaum yang mendengar kerana ingin memahami. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, dan sesungguhnya ada pada binatang ternak ni satu pelajaran. Nusqikum mimma fi butunihi, kami bagi minum kepada kamu daripada apa yang terbit pada perutnya, yakni susu. Mimma fi butunihi, apa yang terbit pada perutnya, iaitu min baini farthin wa damin,
terbit daripada celah-celah kotoran najis dan darah. Kami terbitkan labanan khalisan, susu segar, sa'iran, yang mudah ditelan, enak lagi lazat, lisyaribi, bagi peminum. Beritahu wa min thamaratin nakhili wal a'nabi, daripada buah-buahan, iaitu buah tamar dan juga anggur, tattakhiduna minhu sakar, yang kamu boleh ambil daripadanya membuat sakar, minuman arak. Sebenarnya Allah Ta'ala sebut tentang minum arak ni kerana surah Makkiyah. Masa ni minum arak diminum dengan tidak ada patalangan. Arak diharamkan di Madinah sana. Masa ni masa turun surah ni, arak masih lagi bebas diminum. Jadi Allah Ta'ala beritahu, kamu telah ambil daripada buah tamar dan juga buah anggur minuman yang boleh memabukkan, warizqan hasanah, dan juga rezeki-rezeki yang lain yang kamu boleh usaha dan hasilkan daripada anggur dan juga tamar, iaitu dengan bentuk nabis. Nabis ni perai, atau dengan bentuk dikeringkan menjadi kismis, menjadi zabit kering. Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya dengan cara demikian juga ia merupakan dalil dan bukti Allah betapa kudratnya dia dan esa ia dalam memiliki kudrat ini liqaumi yaqilun, bagi kaum yang boleh memahami. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, auha rabbuka, sini tidak boleh terjemah wahyu, Allah bagi ilham. Wa auha rabbuka ila nahli, Allah bagi ilham kepada lebah, anittakhidhi minal jibai buyutan, kamu buatlah sarang di gunung Ganai sana, wa minasyari, di atas pokok, wa mimma ya'lishun, daripada di tempat rumah yang manusia bina. Mana kamu boleh buat sarang di gunung Ganai pun boleh, di atas pokok kayu pun boleh, dan di bangunan-bangunan yang manusia bina. Ini Allah Ta'ala bagi ilham pada lebah. Summa kuli, kemudian Allah bagi ilham lagi kepada lebah, kamu makan, jadi kamu seduklah min kulli thamarat, daripada setiap buah bunga-bunganya. Fasluki subula rabbiki dululah, dan kamu tempuhilah jalan-jalan yang telah dipermudahkan oleh Tuhan kamu untuk mencari bunga-bunga itu. Yakhruju min butuniha, akan keluar daripada perut-perut lebah ini syarabun, minuman, iaitu madu, mukhtalifun alwanuhu, berbeza warna dengan tidak sama, fihi, padanya syifa'un linnas, penawar bagi seluruh manusia. Syifa'un, penawar besar bagi seluruh manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, bahawa sesungguhnya pada kejadian lebah dan cara dia makan dan cara dia seduh bunga ini sebagai ubat yang Allah Ta'ala ciptakan daripada tubuhnya ni, liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang boleh berfikir. Wallahu khalaqakum, dan Allah lah yang telah menciptakan kamu. Summa yatawaffakum, kemudian dialah yang akan mematikan kamu. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umri, ada di antara kamu orang yang Allah Ta'ala lanjutkan umur sehingga usia nyanyuk dia. Apabila sampai nyanyuk, likaila ya'lam, akibatnya dia tidak dapat mengetahui semula, ba'da ilmin syai'a, satu benda pun selepas sebelum ini dia sudah tahu. Mana supaya dia tidak dapat mengetahui semula yang mana sebelum ini dia tahu. Innallaha alimun qadir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi, Allah lah yang melebihkan setengah kamu berbandingkan setengah yang lain pada kurniaan rezeki. Ada kaya, ada miskin. Fawalladina fudilu biradi rizqihim ala ma malakat aymanuhum, orang yang diberi rezeki lebih tidak mampu pun untuk memberi rezeki dia kepada hamba-hamba yang dimiliki oleh mereka. Fahum fihi sawa, lalu mereka sama rata dalam memiliki rezeki. Sebab ini merupakan kejadian Allah, setengah akan jadi hamba abdi, setengah akan jadi tuan. Afa bi ni'matillah yajhadun, maka apakah dengan nikmat Allah sebegini mereka boleh ingkari lagi? Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, Allah lah yang telah jadikan untuk kamu daripada diri kamu, yakni jenis kamu, pasangan hidup. Wa ja'ala lakum min azwajikum, dan Allah telah jadikan untuk kamu daripada pasangan hidup kamu itu anak dan cucu cicit.
Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah telah kurniakan rezeki kepada kamu daripada makanan-makanan yang baik. Zajrun afabil batil minum, apakah kepada batil mereka masih percaya? Wa bi ni'matillahi hum yakfurun, dengan nikmat Allah mereka akan kufur. Wa ya'buduna min dunillah, mereka terus menyembah selain pada Allah. Mereka terus memuja dan menyeru selain pada Allah. Yang mana selain pada Allah Ta'ala itu mala yamliku lahum rizqa, tidak memiliki sebarang rezeki untuk mereka. Minas samawati wal ardi syai'an, walaupun sedikit, baik daripada langit dan bumi. Wala yastati'un, dan tidak mampu pun menyediakan rezeki. Mana sekarang ni tidak memiliki rezeki dan tidak ada kemampuan untuk menyediakan rezeki. Dalam ilmu mantik dia kata ma yamlikuni bil fi'li la yastati'u bil quwwah. Mana kemampuan pun tidak ada, lebih-lebih lagi sekarang ni tidak mampu nak menyediakan rezeki. Oleh kerana itu, fala tadribu lillahi al-amthal, maka jangan kamu ada-adakan bandingan tentang Allah, iaitu menyamai makhluk. Jangan kamu bandingkan Allah Ta'ala ni sama makhluk. Allah memiliki sifat sempurna yang tidak dikongsi oleh mana-mana makhluk. Jangan kamu samakan. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun, sesungguhnya Allah lah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Daraballahu mathalan, Allah adakan suatu bandingan, yakni amdan mamlukan. Satunya hamba yang dimiliki. Hamba yang dimiliki ini, hamba abdi ini, la yaqdiru ala syai'in, tidak mampu dengan sendiri melakukan apa saja kecuali diizin oleh Tuhan dia. Wa man razaqnahu, berbanding dengan satu orang lagi, iaitu Tuhan dia. Berbanding dengan satu lagi, itu Tuhan dia, yang kami memberi rezeki kepadanya daripada kami rizqan hasanah, rezeki yang berlimpah ruah. Hak ni hamba abdi tak boleh buat apa saja kecuali arahan Tuhan. Ini pula Tuhan, Allah Ta'ala jadikan satu orang sebagai Tuhan. Ya Allah limpahkan rezeki sehingga boleh memiliki beberapa orang hamba abdi. Jadi orang yang merupakan Tuhan ni, fahuwa yunfiqu minhu, dia dapat infakkan hartanya sirran wa jahra, berbagai-bagai keadaan, cara senyap atau cara terang-terang. Hal yastawu, apakah sama keadaan hamba abdi dengan Tuhan? Alhamdulillah, puji hanya bagi Allah yang Maha Esa, yang mengadakan manusia ni. Ada setengahnya akan jadi hamba, ada setengahnya akan menjadi Tuhan, akan menjadi qadi dan akan menjadi majikan. Bal aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak memahami peraturan hidup yang Allah tetapkan. Wa daraballahu mathalan, satu lagi contoh, Allah Ta'ala adakan bandingnya di antara orang yang syirik dengan orang yang tauhid. Rajulaini, dua orang. Contoh bandingan ni dua orang. Ahaduhuma, salah satunya, abkam, memang bisu, la yaqdiru ala syai', tidak mampu bercakap walaupun sepatah. Wa huwa kallun ala maulah, ditambah pula dia merupakan bebanan kepada pemeliharanya. Dia bisu, tak boleh cakap apa-apa, dan dia pula menjadi bebanan kepada Tuhan yang memeliharanya. Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair, di mana saja arahan oleh penjaga pemelihara dia tidak membuahkan hasil, tidak dapat ditunaikan oleh dia. Kenapa? Kerana dia ni satu orang yang sangat cacat. Hal yang sawi, adakah sama orang yang cacat seperti ini dengan orang lain yang ya'muru bil adl, yang boleh membuat arahan dengan arahan yang adil, dengan orang lain yang Allah bagi segala kebolehan, iaitu dapat beri arahan dan keputusan dengan secara adil. Arahan secara adil ini biasanya apabila berlaku perselisihan. Apabila berlaku perselisihan, berhajat kepada orang yang sangat mahir untuk buat keputusan secara adil. Jadi satu orang ni Allah jadikan dia orang mahir. Segala perselisihan orang akan cari dia, dia akan buat keputusan dengan adil. Satu orang ni pula orang cacat, mulut tak boleh bersuara, segala arahan dan ajaran tak dapat diterima. Jadi Allah Ta'ala beritahu, orang yang diberi kebolehan ni wahwa ala siratin mustaqim, juga berada di atas jalan yang lurus. Adakah sama? Maka apabila tidak sama, begitulah manusia yang syirik pada Allah seperti orang cacat. Ada segala-gala tapi tidak boleh memberi faedah apa-apa. Orang yang mentauhidkan Allah seperti orang yang mahir, dapat buat keputusan secara adil. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. Natijah pada dalil akli ialah Allah Ta'ala lah miliknya segala ilmu ghaib di lapisan langit dan bumi. Dan takhwif ukhrawi, wa ma amru sa'ah illa kalamhil basari, tidaklah urusan kiamat ni kecuali sekelip mata, atau lebih cepat daripada sekelip mata. Manusia ni nak tunggu kiamat, kiamat akan datang sekaligus. Satu kali tiup sekali, semua jadi.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Dalil akli yang ketujuh, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah, dan Allah lah yang telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, semasa tu kamu tidak tahu apa benda. Wa ja'ala lakumus sama', Allah telah sediakan untuk kamu pendengaran, wal absar penglihatan, wal afidata fikiran. La'allakum tashkurun, memudahkan kamu bersyukur di atas segala nikmat ini. Asalnya bersyukur dengan guna segala kebolehan sedia ada untuk mengenali Allah dan mentaati Allah. Alam yarau, tidakkah mereka boleh tengok ila tayri, pada burung yang berterbangan, musakharatin fi jawis sama', yang bebas bergerak di angkasa. Musakharatin, yang bebas bergerak di angkasa. Ma yumsikuhun, tidak boleh menghalang kebebasan burung itu illallah, malaikat Allah juga. Inna fi dhalika, sesungguhnya pada yang demikian menjadikan burung bebas bergerak itulah ayatin, bukan satu, bahkan banyak sekali tanda kudrat Allah mengadakan ini, betapa kudratnya dia. Liqaumi yu'minun, bagi kaum yang ingin percaya. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, dan Allah Ta'ala telah jadikan untuk kamu daripada rumah-rumah kamu, semasa kamu berada di tempat kamu, di kampung halaman kamu, dialah sebagai sakanan, tempat rehat. Manakala bila kamu bermusafir, wa ja'ala lakum min juludil an'am, Allah jadikan untuk kamu daripada kulit-kulit binatang yang kamu jahit, menjadikan rumah-rumah khidmah. Rumah-rumah khidmah apabila kamu bermusafir. Tastakhifunaha yawma dha'nikum, mudah kamu bawa semasa musafir, wa yawma iqamatikum, dan apabila kamu singgah untuk bermukim. Wa min aswabiha, daripada bulu-bulu binatang kibas, wa awbariha, bulu-bulu binatang unta, wa ash'ariha, bulu-bulu binatang biri-biri dan kambing. Dia bahasa Arab ulu ni lain-lain. Kalulah domba mana sauf, kalau unta wabaru, kalulah bulu kambing dia panggil syak. Jadi bahasa Melayu kita ni semua bulu lah. Allah Ta'ala beritahu daripada bulu binatang berbeza-beza ni, Allah Ta'ala jadikan untuk kamu asatan, peralatan rumah, wa mata'an ilahin, dan perhiasan dan juga benda yang boleh dijual beli untuk satu tempoh zaman kegunaan dia. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala, dan Allah Ta'ala telah ciptakan untuk kamu daripada makhluk yang dia telah ciptakan ada banyak. Pokok kayu ada banyak, rumah-rumah ada banyak. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana, dan Allah Ta'ala telah ciptakan untuk kamu daripada bukit gunung-gunung sana ada tempat-tempat yang boleh kamu bersembunyi. Wa ja'ala lakum sarabila, dan Allah telah ciptakan untuk kamu baju-baju besi. Baju-baju taqikumul hama, yang boleh melindungi kamu daripada kepanasan. Wa sarabila, dan baju-baju besi. Tadi baju-baju biasa, baju-baju biasa yang boleh taqikumul hara, yang boleh melindungi kamu daripada panas, dan boleh melindungi kamu ketika sejuk, dengan jenis berbeza-beza. Dan wasarabila, dengan pakaian-pakaian baju besi, taqikum ba'sakum, yang boleh melindungi kamu semasa peperangan. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum, beginilah Allah Ta'ala sempurnakan nikmat zahir untuk kamu. La'allakum tuslimun, mudah-mudahan kamu tunduk pada Allah dengan mentauhidkannya. Tuslimu sini makna tuwahhidun, tuwahhidunahu jalalain, kamu mentauhidkannya. Mana segala kemudahan yang Allah sebutkan ini, Allah bagi buah fikiran pada manusia buat, dan semua manusia buat seperti ini. Mana bukan jadi sendiri. Segala kemampuan dan kemudahan, buah fikiran yang Allah telah campur dalam hati manusia, maka manusia buat seperti mana Allah sebut dalam Quran dia. Fa in tawallaw, maka sekiranya mereka berpaling daripada tauhid, fa innama 'alaikal balaghul mubin, sesungguhnya tanggungjawab kamu wahai Muhammad hanya menyampaikan wahyu ini sejelas-jelasnya. Ya'rifuna ni'mat Allah, mereka kenal pun ini semua nikmat Allah. Tsumma yunkiruna, kemudian mereka mengingkarinya dengan mendurhakai Allah. Wa aktsaruhumul kafirun, kebanyakan mereka ini kufur, ingkar kepada rezeki. Takhwif ukhrawi, wa yawma nab'athu min kulli ummatin syahid, dan di hari akhirat nanti apabila kami bangkitkan setiap umat dengan saksi masing-masing. Thumma la yu'zanu lil ladzina kafaru, kemudian tidak akan diberi izin untuk bela diri kepada orang kafir lagi. Walahum yustahtabun, dan mereka tidak akan diberi masa untuk bertaubat dan membuat dalihan.
Wa idza ra'al ladzina zalamu al'azab, apabila orang-orang zalim itu melihat azab akan menimpa mereka, fala yukhaffafu anhum wa la hum yunzarun, maka azab itu tidak akan diringankan untuk mereka itu dan mereka tidak akan diberi tanggung. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum, apabila orang melakukan syirik melihat roh-roh yang mereka suruh, nabi, wali atau malaikat ataupun jin, qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, haula'i syuraka'una, inilah dia roh-roh yang kami sekutukan, yang kami samakan dalam menyeru sama dengan engkau, alladzina kunna nad'u min dunik, yang kami pernah semasa dunia dahulu kami suruh mereka, bukan kamu. Fa'alqaw ilaihimul qawla, fa'alqaw ilaihimul qawla, maka roh-roh nabi, wali, malaikat dan jin menjawab kepada mereka itu, innakum lakadzibu, bahawa kamu bohong di dalam perkara ini. Maknanya kamu tidak sembah aku. Wali kata kamu tidak sembah aku, nabi kata kamu tidak sembah aku. Mana semua sekali pujaan-pujaan yang mereka puja secara batin itu semua sekali melemparkan perkataan jawapan, innakum lakadzibun, bahawa kamu semua bohong. Wa alqaw ila Allah yawma idzin salama, mereka semua tunduk kepada Allah Taala pada hari itu. Wa dhalla anhum, ila lenyap daripada membantu mereka, ma kanu yaftarun, apa yang mereka ada-adakan dalam pahaman khayalan mereka, dengan mengatakan roh-roh ini akan bagi syafaat, akan bantu, akan jadi perantara dengan Allah. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah, mereka yang kufur dengan sebab degil dan wasatu menghalau orang lain daripada agama Allah. Zidnahum azaban, kami akan tambah kepada mereka tu azab, fawqal azab, melebihi azab kufur, bima kanu yusidun, kerana mereka telah melakukan kerosakan dengan menyesatkan orang lain. Sini sabit bahasanya dosa menyesatkan orang lain dia tanggung, tapi tidaklah bermakna dosa orang lain dia ambil lagi. Di sini Allah Ta'ala ulangi nak beritahu dosa yang ditambahkan oleh Allah Ta'ala. Wa yawma da'wa, di sini Allah Ta'ala nak beritahu tentang keadaan yang berlaku di akhirat nanti. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahida, hari mana kami akan bangkitkan setiap umat saksi masing-masing, alaihim min anfusihim, yang akan menjadi saksi bagi mereka daripada diri mereka. Diri mereka ni orang yang rapat dengan mereka, boleh jadi sekampung dengan mereka, seketurunan dengan mereka, sekongsi dengan mereka, jadi saksi. Wajibna bika syahidan ala haulaihi, dan kami lantik kamu wahai Muhammad menjadi saksi bagi umat kamu, haulai umat kamu. Wa nazzalna 'alaikal kitab, ini dari wahyu, ini dari wahyu. Wa nazzalna 'alaikal kitab, kamilah yang telah turunkan kata kamu wahai Muhammad kitab Quran. Kitab Quran ini tibyanan, sebagai penjelasan, likulli syai', setiap sesuatu yang perlu padanya penjelasan di segi agama. Setiap sesuatu yang perlu pada penjelasan. Mana Al-Quran tak sebut, tidak perlu. Al-Quran tidak sebut, tidak perlu. Wahudan, dan Quran ini juga hudan, sumber ilmu yang boleh memberi petunjuk. Warahmatan, sumber rahmat bila diamalkan. Wa busyra lil muslimin, sebagai berita gembira kepada orang yang sanggup mentauhidkan Allah. Muslimin sini muwahhidin, kata Jalalain. Setelah segala dalil disebut, Allah Ta'ala beritahu, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah mengarahkan kamu supaya berlaku adil. Adil sini kata Ibn Abbas iaitu tauhid, sebab lawan bagi tauhid iaitu syirik. Syirik Allah sebut dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim, zalim paling besar ialah syirik. Maka lawan bagi zalim adil. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu berlaku adil. Adil kata Ibn Abbas ialah tauhid, wal ihsan, dan berbuat baik pada hamba. Tauhid pada Allah Ta'ala dan berbuat baik pada hamba. Wa ita'idil qurba, lebih-lebih lagi memberi sesuatu kepada kaum kerabat. Wa yanha 'anil fahsya, mencegah daripada fahsya, dosa yang dibuat berterang-terangan. Wal munkar, dan dosa-dosa lain. Wal baghi, dan kezaliman satu sama lain. Ya'idukum, Allah Ta'ala menasihati kamu supaya mengikuti arahan dan larangan. La'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kamu dapat ambil pengajaran. Wa aufu bi'ahdillah, hendaklah kamu tunai janji dengan Allah.
Itu untuk menyempurnakan hukum Allah. Idza ahadtum, apabila kamu telah berjanji, wala tanqudul aimana, janganlah pula kamu mencabuli perjanjian ataupun membatalkan sumpahan ba'da tauqidiha, setelah kamu buat secara sengaja. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan sesungguhnya Allah telah jadikan, kamu telah jadikan Allah Ta'ala dalam sumpah yang kamu itu sebagai saksi. Jadi kamu sebut kata demi Allah, kamu telah jadikan Allah, iaitu dengan perkataan kamu demi Allah sebagai saksi di atas sumpah itu. Jadi apabila kamu kata demi Allah, jangan batalkan. Sebab sebut nama Allah ni bukan main-main. Jangan kamu mudah-mudah untuk batalkan sumpah kamu. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Di segi mungkin janji atau batal sumpahan ni, seperti mana satu perempuan gila di zaman Mekah dulu, wala takunu kallati naqadat ghazlaha, jangan pula kamu jadi seperti satu orang perempuan yang merombak pintalan min ba'di quwwatin, selepas dia meminta jalinan pintalan dia tu dengan kukuh dan kuat, lalu dia rombak semula angkasa menjadi hancur, menjadi angkasa terbuka semula. Dalam tafsir kata, ini bandingan yang Allah adakan. Boleh jadi ada zaman dahulu di Mekah sana satu perempuan gila, pagi-pagi dia minta jalin, bawa kemah balik, petang hari dia buka semula. Lepas tu pagi esok buat gitu juga. Jadi janganlah kamu seperti perempuan itu. Tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum, kamu sengaja jadikan sumpah-sumpah kamu itu sebagai dakhalan bainakum, sebagai pintu untuk membuat kerusakan di kalangan kamu, sebagai pintu untuk buat kerusakan di kalangan kamu. Atau jangan kamu jadikan sumpah itu sebagai alasan tipu kamu sesama kamu dalam perjanjian. Antakuna ummatun hiya arba min ummah, biasa-biasanya manusia itu bersumpah dalam perjanjian, dan dia akan berubah sumpah dia bila ada keadaan umat lain lebih ramai pada umat yang mereka buat perjanjian. Ini berlaku zaman Nabi dulu. Setengah-setengah Arab buat perjanjian dengan Nabi, tapi apabila dia nampak umat-umat lain, mana bangsa-bangsa lain menentang Nabi lebih ramai lagi, dia pun batal begitu saja perjanjian dengan Nabi. Sebab masa tu Nabi tidak ramai pengaruh dan tidak ramai fikir. Jadi Allah tak beritahu, janganlah kamu jadikan sumpah kamu sebagai alat untuk menipu di kalangan kamu, hanya dengan sebab satu umat lebih ramai pada umat lain. Nah, dulu berjanji dengan umat Islam, tapi apabila tengok kumpulan lain lebih ramai yang menentang Islam, kamu batal begitu saja perjanjian dengan umat Islam, kamu ikut umat lain. Innama yablukumullahu bi, sebenarnya Allah uji kamu dengan cara ini. Waliyubayyina lakum yaumal qiyamah, nanti Allah akan beritahu kepada kamu pada hari kiamat nanti, ma kuntum fihi takhtalifun, apa saja yang berlaku perselisihan di kalangan kamu. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah, dan kalau Allah kehendaki, Allah boleh jadikan kamu satu umat yang beriman, tapi Allah tidak kehendaki. Walakin yudhillu man yasha', akan tapi Allah akan menyesatkan siapa-siapa yang dia kehendaki. Dengan sebab degil, wa yahdi man yasha', dan Allah akan bagi pimpinan hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki dengan sebab ada sifat inabah, sifat ingin jadi baik. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun, dan pasti kamu akan ditanya di akhirat tentang apa saja yang kamu lakukan semasa dunia. Ini iadah bagi mungkin janji atau membatalkan perjanjian dan sumpahan. Wala tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum, janganlah pula kamu jadikan sumpahan kamu sebagai alat untuk menipu di kalangan kamu. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha, lalu kamu akan tergelincir daripada jalan yang sebenar. Wa tadhuqu su', lalu di akhirat nanti kamu akan menerima pada azab bima sadaqtum an sabilillah, dengan sebab kamu menghalang orang lain pada agama Islam. Walakum azabun azim, bagi kamu azab yang sangat besar. Azab yang sangat besar ini huraya bagi as-su' dalam ayat, dalam kalimah sebelum. Wala tashtaru bi'ahdillah, jangan pula kamu tukar ganti janji Allah dengan upah yang sedikit, dengan habuan dunia yang sedikit. Innama indallahi
huwa khairun, sesungguhnya apa yang disediakan di sisi Allah di akhirat nanti, dia sebenarnya lebih baik untuk kamu berbanding dengan dunia. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu dapat mengetahui. Ma indakum yanfadu, apa saja yang ada di sisi kamu sekarang ini memang akan habis, akan binasa. Wa ma indallahi baqin, dan apa yang ada di sisi Allah di akhirat nanti kekal selama-lamanya. Wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum, dan pasti kami akan balas kepada orang sabar dengan sebab kesabaran mereka. Bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik, lebih pada apa yang mereka lakukan. Tabsyir man amila salihan, siapa saja dapat melakukan amal soleh, min zakarin aw unta, baik di kalangan lelaki atau wanita, wa huwa mu'minun, sedang dia ada iman pada Allah, falanuhyiyannahu, kami akan beri padanya hayatan thayyibah, kehidupan yang memuaskan hati mereka. Jadi sejenis kehidupan menuruti syariat, dan menempati sunnah. Allah akan bagi hayatan thayyibah, kehidupan yang menyebabkan mereka berpuas hati. Itu kehidupan beragama. Tidak boleh kita terjemah sini hayatan thayyibah kemewahan, tidak sekali-kali. Kerana contoh hayatan thayyibah ialah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sebab ada di kalangan Nabi, di kalangan para sahabat, ada yang kaya, ada yang miskin, tapi semua di antara mereka, kata ulama tafsir, dapat hayatan thayyibah, kepuasan hidup. Jadi kepuasan hidup yang ada di dalam mentaati Allah dan menjunjungi sunnah Nabi SAW. Falanajziyannahum, di akhirat nanti kami akan balas pada mereka itu ajrahum, balasan mereka, bi ahsani ma kanu ya'malu, lebih elok, lebih pada apa yang mereka lakukan. Ayat 98 ni ada hubungan dengan dalil wahyu. Fa idza qara'tal Qur'an, sini qara'tan dengan mana aratal qira'ah. Apabila kamu ingin baca Al-Quran, fasta'id billah, minta perlindungan terlebih dahulu kepada Allah, minasyaitonir rajim, daripada syaitan direjam, supaya dia tidak ganggu. Innahu laisa lahu sultan, sesungguhnya syaitan ini tidak ada kuasa pun, alal ladzina amanu, untuk menggoda orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada orang yang bertawakal pada Tuhan. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu, sesungguhnya syaitan ini berkuasa kepada orang yang mendekatinya dan berbaik dengannya. Walladzina hum bihi musyrikun, dan mereka yang melakukan syirik pada Allah Taala. Ini pun tak ada hubungan dengan dalil wahyu, tapi syikayat. Wa idza baddalna ayatan makana ayat. Mereka soal Nabi, kenapa bertukar hukum? Dulu wajib jadi sunat, dulu harga jadi harus. Biasa berlaku dalam syariat ni pertukaran hukum. Allah beritahu, wa idza baddalna, dengan sebab berlaku pertukaran ni, mereka tuduh Nabi reka-reka. Sekali dia kata halal, sekali dia kata halal. Contohnya sebuah hadis, Nabi kata, aku dulu larang kamu ziarah kubur, sebab ziarah kubur ni syirik pada Allah. Tapi apabila kamu telah tahu apa itu tauhid, apa itu syirik, fazuruha, maka bolehlah ziarah kubur semula, kerana kubur ini mengingatkan kamu akhirat. Jadi apabila berlaku jenis-jenis ni, maka kafir tuduh Nabi reka-reka agama. Kadang-kadang dia kata boleh, kadang-kadang tidak boleh. Allah jawab, wa idza baddalna ayatan makana ayatin, apabila kami tukar mana-mana ayat, ganti tempat satu ayat yang lain, wallahu a'lamu bima yunazzilu, Allah lebih tahu apa yang sepatut diturunkan oleh dia, yang bersesuaian. Turun ayat ni dulu, lepas tu tak lama turun ayat ni, itu Allah lebih tahu. Qalu, mereka hanya menuduh, mengatakan, innama anta muftari, sesungguhnya kamu Muhammad mengada-ngadakan sesuatu daripada Allah, sedangkan bukan daripada Allah Ta'ala pun. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tidak begitu sebenarnya, kebanyakan orang Mekah ni tidak memahami. Jawab syikayah lagi, qul, katakanlah, nazalahu ruhul qudus min rabbik, Quran ini walaupun ada perubahan, diturunkan oleh Jibril daripada Tuhan kamu, bil haq, dengan benar. Tujuan Quran ini liyuthabbital ladzina amanu, untuk mengukuhkan lagi keimanan orang beriman, wa hudan, dan sebagai sumber ilmu, petunjuk, wa busyra, dan berita gembira, keselamatan di akhirat, lil muslimin, bagi mereka yang ingin berserah diri pada Allah. Syikayah kedua, walaqad na'lam, dan sesungguhnya kami pun tahu, annahu, bahawa orang Mekah ini yaqulu, mengatakan, innama yu'allimuhu basyarun, sesungguhnya Muhammad ini diajar oleh lelaki lain, bukan wahyu daripada Allah. Zaman Nabi dulu ada satu orang tukang besi daripada orang Romi, duduk buat kerja di Mekah.
Dia biasa Nabi beritahu tanya khabar dia tentang kitab-kitab. Jadi dia pun apabila Nabi pernah pergi jumpa dia, orang Rom, ia pernah bekerja sebagai penafsir ni. Apabila Nabi biasa pergi, maka mereka menuduh Nabi ini belajar wahyu daripada tukang Mesir. Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui bahawa mereka orang Mekah ni menuduh, mengatakan innama yu'allimuhu bashar. Apa yang disebut oleh Nabi, dia kata wahyu itu, sebenarnya tidak. Sebenarnya dia telah diajar oleh satu orang manusia pun, tukang besi itu. Allah beritahu, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami. Bahasa yang mereka tuduh Nabi belajar daripadanya, bahasa orang tu orang ajar, dia bukan bahasa Arab. Wahada manakala Quran ini lisanun arabiyyun mubin, bahasa Arab yang jelas nyata lagi fasih. Memang tidak sama. Macam mana tukang besi yang berbahasa Rom mengajar kepada Nabi wahyu yang betul-betul wahyu ini dalam bahasa Arab yang fasih. Takhwif ukhrawi, innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah, bahawa mereka yang tidak percaya akan ayat Allah, la yahdihimullah, Allah tidak akan pimpin mereka ini di dunia. Walahum azabun alim, bagi mereka itu azab yang memedihkan di akhirat. Innama yaftaril kadhiba, sebenarnya yang mengadakan bohongan atas nama Allah, mengatakan agama yang bukan agama, ialah alladzina la yu'minuna bi ayatillah, orang yang tidak belajar dan tidak mempercayai ayat Allah. Wa ulaika humul kadhibun, mereka itulah golongan yang mendustakan. Man kafara billah min ba'di imani, siapa yang kufur pada Allah selepas beriman, yakni murtad. Melainkan orang yang dipaksa, orang yang dipaksa sebut perkataan murtad, ataupun dipaksa buat amal murtad, sedangkan hatinya tak tenang dengan iman pada Allah. Jika orang itu sengaja murtad, tidak dipaksa. Walakin kata Allah Ta'ala, akan tapi man syaraha bil kufri sadra, seorang yang berlapis dada dengan sengaja menerima kekufuran, menyebut lafaz kufur, melakukan amalan kufur, maka jadi murtadlah ia. Maka orang murtad ini fa'alaihim ghadabun minallah, kata mereka adalah kemurkaan besar daripada Allah. Walahum, di akhirat nanti, walahum, bagi mereka azabun azim, azab yang besar. Biasa-biasa murtad ini berlaku kerana tukar dunia dengan akhirat. Biasanya murtad. Zalika bi'annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Ya, demikian murtad terjadi dengan sebab mereka lebih minat kehidupan dunia, lebih cinta dunia berbanding dengan akhirat. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin, dan sesungguhnya Allah tidak akan bagi pimpinan hidayah kepada kaum yang kafir. Sebab itulah di kalangan umat Islam hari ini pun, kalau kita tengok siapa yang murtad tu, rata-rata mereka yang cinta dunia berbanding akhirat, tidak ada pun fikir akhirat. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim, sebenarnya orang kafir yang murtad itu adalah golongan yang Allah telah kunci hati mereka, wa sam'ihim, dan juga kunci pendengaran mereka, wa absarihim, penglihatan mereka daripada kebenaran, wa ulaika humul ghafilun, mereka itulah golongan yang betul-betul tidak dapat memahami kebenaran. La jarma, sebenarnya annahum, bahawa mereka ini fil akhirati, di akhirat nanti, humul khasirun, orang paling rugi. Tamshir, summa inna rabbaka, kemudian Tuhan kamu itu, lilladzina hajaru, bagi orang-orang yang berhijrah demi untuk menjaga keimanan. Hijrah kerana jaga keimanan. Min ba'di ma futinu, setelah mereka diseksa dan didera. Summa jahadu, kemudian mereka berjuang menyampaikan wahyu dan berjihad di jalan Allah. Wa sabaru, dan sabar mereka di dalam jihad ini sehingga akhir hayat. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu, min ba'diha, setelah perjuangan ini dibuat, la ghafurur rahim, maha mengampuni lagi maha mengasihi. Ghafur ni, Allah Ta'ala beritahu ghafur ialah yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha, hari mana setiap jiwa akan berusaha membela diri. Hari mana setiap jiwa akan berusaha membela diri. Wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat, dan akan diberi balasan dengan sentimpal ma 'amilat, apa yang dia telah lakukan. Mana tidak ada satu pun perbuatan mereka yang miss daripada balasan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Mana tidak kata dia buat 10 dibalas sebelah, tidak. Wa daraballahu mathalan, Allah adakan satu bandingan. Sini negeri Mekah, Allah adakan satu bandingan, yakni negeri Mekah. Qaryatan, sini negeri Mekah. Kanat aminatan mutmainnatan, negeri Mekah ini pernah sebelum Nabi dilantik jadi Nabi merupakan daerah yang betul-betul aman tentera. Ya'tiha rizquha, ia sentiasa datang rezeki, melimpah ruah, rawadan, setiap waktu.
min kulli makan, daripada segenap tempat. Lalu setelah Nabi dipilih menjadi Nabi dan memberi penjelasan kepada mereka syariat yang sebenar, fakafara, mereka telah mengkufuri, menolak bi'an umillah. Bi'an umillah ni nama-nama Allah. Lalu fa'adhaqah Allah libasal ju', Allah Ta'ala menimpakan mereka azab lapar wal khauf, dan azab ketakutan, bima kan yasna'un, dengan sebab mereka lakukan amalan syirik pada Allah Ta'ala setelah diberitahu dan diberi peringatan. Ini bahagian pertama surah. Bahagian kedua, dalam bahagian kedua ni syirik amali. Syirik amali bagi pada dua: mengharamkan perkara yang halal dan membuat sesuatu nazar atas bukan kerana Allah. Walaqad ja'ahum rasulun minhum, dan sesungguhnya telah datang pada mereka rasul di kalangan mereka. Fakadzabuh, mereka telah mendustakan rasul itu. Fa'akhadhahumul azab, lalu azab menimpa mereka. Wa hum zalimun, hal keadaan mereka menzalimi diri sendiri dengan menolak rasul. Jadi fakulu mimma razaqakumullah, maka hendaklah kamu i'tiqad halal. Sini i'tiqad halal, dan boleh makan apa yang Allah telah beri kepada kamu sebagai rezeki, yang mana rezeki itu halal di sisi Allah Ta'ala daripada wahyunya, dan baik di segi pemilikannya. Tayyiban sini pemilikannya pun baik, cara menggunakan yang halal untuk dimakan pun baik, dengan tidak ada rampasan, tidak ada curi, dan dibuat mengikut syariat. Washkuru ni'matallah, dan kamu bersyukur kepada nikmat Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, sekiranya kepada Allah kamu berdoa dan berhamba diri. Innama harama 'alaikumul maitah, sebenarnya Allah Ta'ala mengharamkan kepada kamu bangkai, ya kamu kata halal. Wadama, darah yang mengalir, ya kamu kata halal. Walahma khinzir, dan daging khinzir, ya kamu kata halal. Dan wama uhilla li ghairillah, dan binatang yang disembelih untuk selain pada Allah Ta'ala, kepada roh, nabi dan wali, ya kamu kata halal. Semua ini haram. Faman yuturra ghaira baghin wala 'adin, tapi mereka ya, adapun mereka yang terdesak, ghaira baghin, yang tidak makan makanan ini atas rasa kelazatan, wala 'adin, dan tidak melampaui batas, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba, jangan pula kamu kata apa yang disebut oleh lidah kamu dengan cara bohong itu. Hadza halalun, ini perkara halal, wa hadza haramun, ini perkara haram. Jadi ambil kerja Tuhan. Litaftaru 'ala Allahil kadhiba, kamu sengaja adakan atas nama Allah suatu pembohongan. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba, nizajrun beserta tauhid ukhrawi. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba, mereka yang mengadakan bohongan atas nama Allah, la yuflihun, tidak akan berjaya dunia dan akhirat. Mata'un qalilun, memang dunia ini kesenangan yang sangat sedikit. Walahum adzabun alim, bagi mereka hanya ada satu di akhirat nanti, itu azab memedihkan. Jadi wa'alal ladzini soalan, jawapan bagi soalan. Kenapa kau ada juga dalam syariat Bani Israel perkara-perkara yang halal itu haram bagi mereka, itu untuk Allah Ta'ala beritahu wa'alal ladzina hadu, memang ke atas Yahudi, bukan ke atas anak cucu Nabi Ismail. Ke atas Yahudi ini, ke atas anak cucu Nabi Yaqub. Kami haramkan ma qasasna 'alaika min qabl, kami haramkan apa yang kami ceritakan sebelum ini. Wa ma zalamnahum, kami tidak menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun, akan tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Targhib kepada taubat dan tabsyir. Thumma inna rabbaka lil ladzina 'amilu su', kemudian bahawa Tuhan kamu terhadap orang-orang melakukan dosa syirik sini, bijahalatin, hal keadaan dia tidak tahu atau dia tidak sedar. Summa, kemudian setelah dia sedar dan kemudian setelah dia tahu, tabu min ba'di dzalika, dia terus bertaubat selepas akidah syirik itu. Wa aslahu, dan memperbaiki segala amalannya. Selepas akidah dia berbetulkan, memperbaiki segala amalannya. Inna rabbaka min ba'diha, sesungguhnya Tuhan kamu selepas taubat seperti ini, la ghafurur rahim, Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Maka tidak wajib bagi Allah, tapi Allah boleh mengampuni. Dalil naqli tafsili daripada Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanita, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah satu orang yang memiliki sifat seluruh umat. Manusia ni kadang-kadang
dia ada sifat baik tapi tidak seluruh, tidak menyeluruh. Ada sifat pemurah, ada sifat jujur. Nah, sifat-sifat yang biasa dimiliki oleh ramai orang, tapi Nabi Ibrahim Allah Ta'ala kata dia satu orang umat. Mana satu umat ada belakang sifat baik pada dia. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah merupakan umat yang memiliki sifat baik. Mana satu orang yang memiliki sifat baik begitu sekali banyak. Qanitan lillah, taat setia pada hukum Allah, hanifan, selalu mengikuti Allah Ta'ala, walam yakun minal musyrikin, dan tidak pun dia daripada golongan syirik. Syakiran li an'umi, sentiasa bersyukur atas segala nikmat Allah. Ijtabahu, Allah pilih dia untuk menjadi nabi, wa hadahu, dan Allah pimpinnya ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, kami telah memberi kepada Ibrahim di dunia lagi hasanah. Hasanah sini ialah pilih menjadi nabi dan bagi pimpinan. Hasanah sini pilih menjadi nabi dan pimpinan. Wa innahu fil akhirati lamina salihin, dan dia di akhirat nanti daripada golongan yang soleh, darjat yang tertinggi. Soleh untuk para nabi ini darjat yang tertinggi. Tsumma auhayna ilaika, kemudian kami bagi wahyu. Ini pun dalil wahyu. Kami bagi wahyu kepada engkau ya Muhammad melalui Quran ini, an tabi' millata Ibrahim, hendaklah kamu juga ikut agama yang dibawa oleh Ibrahim, hanifan, agama taat setia kepada Allah, condong kepada kebenaran. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim daripada golongan syirik. Allah adakah sentiasa wa ma kana minal musyrikin ni kerana orang Arab Mekah kata hanif juga. Orang Arab Mekah pun bila disebut hanif dia kata dia. Jadi apabila Allah kata wa ma kana minal musyrikin, hanif Ibrahim tidak syirik pada Allah, tidak seperti mana hanif orang Mekah. Yahudi dulu Allah tawarkan dia supaya jadikan hari Jumaat hari ibadat. Tawaran Allah, dia tolak. Allah kata kalau kamu tolak hari Jumaat, ambil hari Sabtu, maka dia terima. Apabila Allah jadikan hari Sabtu sebagai hari ibadat, maka hari Sabtu ni undang-undang dalam mazhab Yahudi dulu tidak boleh buat kerja dulu, haram buat kerja dulu. Kata Allah uji dia lah. Hari Sabtu Allah adakan rezeki melalui parwa, tapi hari lain tidak ada. Jadi Allah beritahu innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fi, sebenarnya dijadikan hari Sabtu kepada golongan Yahudi yang berselisih dengan Tuhan tentang tawaran yang Allah nak kepada mereka. Wa inna rabbaka la yahkum bainahum, dan sesungguhnya Tuhan kamu membuat keputusan di kalangan mereka. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Sebenarnya Yahudi ini mengatakan, kenapa kamu jadikan hari Jumaat? Dekat hari aula bagi ibadat hari Sabtu. Ini perselisihan berlaku. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi hari Jumaat merupakan hari pilihan sebenar, tapi Yahudi nak hari Sabtu. Tapi bila kami bagi kepada dia hari Sabtu pun dia tidak gantung. Dan pilihan Allah sebenar ini Allah telah bagi tawaran kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah terima hari Jumaat. Jadi hari ini umat Islam serata dunia telah jadikan hari Jumaat hari ibadat, dan ini merupakan hari yang terbaik. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun, dan sesungguhnya Tuhan kamu akan buat keputusan di kalangan mereka pada hari kiamat nanti tentang perkara yang mereka pernah berlaku perselisihan tentang kebenaran dan kebatilan. Di sini Allah Ta'ala ajar cara untuk menyeru manusia. Ajar cara untuk menyeru manusia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Kamu nak ajak manusia kepada jalan Tuhan kamu dengan dalil. Hikmah sini ialah dalil naqli dan aqli. Tidak boleh buat tubik andaya dengan andaya ataupun perbandingan biasa. Tidak boleh. Ajaklah siapa saja kepada jalan Tuhan kamu, kepada agama Allah Ta'ala ini bil hikmati, dengan dalil dan bukti. Dalil aqli atau dalil naqli daripada Allah Ta'ala. Dan wal mau'izatil hasanah, dan kemudian dengan memberi nasihat, targhib dan tarhib. Targhib dan tarhib ini untuk melembutkan hati. Wajadiluhum billati ahsan, dan boleh berdebat dengan mereka jika mereka ahli debatlah. Sini debat ni Yahudi Nasara. Wajadiluhum billati ahsan, dan boleh berdebat dengan mereka
jika mereka ahli debat. Ahli debat sini ialah orang yang bersesuaian untuk diaju pertanyaan dan soalan. Mana orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Mana orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tidak dibenarkan berdebat. Nabi larang. Wajadilhum billati ahsan, dan berdebatlah dengan mereka, yakni bermuzakarah, berbentuk ilmiah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Tuhan kamulah yang lebih mengetahui siapa yang akan sesat daripada jalan benarnya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan siapa yang lebih dapat, siapa daripada golongan terpilih. Makna dengan mujadalah ni bukan dengan sebab kamu mengalahkan dia dalam hujah dia akan beriman. Tidak ada hubungan dengan kalah menang. Sebab orang yang Allah akan bagi dayat ni orang tertentu, dan Allah akan menyesatkan orang tertentu. Kalah menang dalam perdebatan ni bukan sebab mereka akan terima. Bukan kata bila kita berdebat mereka kalah, patah hujah, kelu tak boleh jawab, lalu mereka akan terus bermain. Tidak. Jadi wajadilhum billati ahsan, berdebatlah dengan mereka jalan yang terbaik. Maksud jalan terbaik ialah tidak berdebat dengan tidak ada dalamnya emosi. Itu jalan terbaik. Berdebat dengan tidak ada dalamnya perasaan marah. Perasaan marah. Mana betul-betul berdebat dengan betul ilmiah. Kalau ada perkara yang menyebabkan kemarahan, berhenti berdebat. Tidak lagi diperlukan berdebat. Jadi perdebatan ini sehingga boleh jaga kaedah-kaedah berdebat. Ulama Islam telah tulis kitab munazarah, kitab pada menyatakan cara berdebat, cara mengeluarkan hujah, cara mematahkan hujah. Jadi perdebatan seperti ini yang ada susu galuh syariah ni, dia sebenarnya bukan kata nak menjatuhkan orang, bahkan nak mengeluarkan keputusan sekiranya hujah daripada mana pihak tubik, kita ikut. Itu berdebat dalam Islam. Maknanya kita berbincang. Saya waktu ambil dalil ni, dia waktu ambil dalil tu gimari, keluar natijah pada pihak awak, saya boleh terima. Atau keluar natijah pada pihak saya, dia boleh terima. Dan inilah mujadalah ataupun berdebat yang Allah Ta'ala syariatkan. Tapi kalau sampai tahap lahir kemarahan, kerah kepala, itu tidak dibenarkan. Sebab tu Allah kata billatihi ahsan, berdebat dengan mereka dengan cara yang terbaik, cara yang tidak ada emosi, dengan tidak ada sifat marah, dan tidak ada untuk menjatuhkan sesiapa. Bahkan betul-betul berbincang secara ilmi yang boleh menghasilkan natijah. Jika natijah keluar daripada mana-mana, mereka boleh terima dengan mudah. Itu maksud berdebat. Sebab hidayah ini milik Allah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhan kamulah Maha mengetahui siapakah yang sesat daripada jalan benarnya, dan siapakah yang terpilih. Jika sekiranya berdebat secara amali ni, secara ilmi mereka tak pakar. Berdebat secara ilmi, secara ilmiah, berdalil ni tak pakar, dan mereka buat batahan dengan cara amali, kita boleh balas. Wa in aqabtum, jika sekiranya kamu ingin balas kesalahan mereka secara amali, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi, kamu boleh balas dengan balasan yang ditimpakan kepada kamu, dengan cara seperti mana dia timpakan kepada kamu, atau dia melakukan kesalahan terhadap kamu. Wala in sabartum, tapi sekiranya kamu ambil keputusan sabar, tidak balas, lahu khairun lisabirin, ambil keputusan sabar itu memang lebih baik kepada golongan yang ada sifat sabar. Tasliah kepada Nabi, wasbir, sabar sajalah wahai Muhammad, wa ma sabruka illa billah, dan tidaklah sabar kamu melainkan kerana taufik Allah Taala. Dengan sebab taufik Allah kamu dapat sabar. Dengan cara ini Allah akan bagi banyak pahala dan rahmat. Wala tahzan alaihim, jangan berduka cita ke atas mereka. Wala taku fi dhaiqin mimma yanqurun, dan janganlah sempit dada kamu daripada apa yang mereka ada-adakan. Innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah Taala itu bersama mereka yang jaga hukum, walladzina hum muhsinun, dan Allah Taala bersama dengan mereka yang memiliki hati yang baik. Muzakkar dulu kita baca surah Al-Mumtahinah.